Siapa yang petang ni Allah Ta'ala jadikan ilmu yang dia dapat tu ilmu yang bermanfaat, maka bermula daripada petang ni, selepas dia dengar zikir ni sampai akhir hayat dia, dia akan beramal dengan zikir ni. Yang tu salah satu kita nak tahu ilmu itu ilman nafi'a ke ilman yang satu ilmu yang bermanfaat ke satu ilmu yang tak bermanfaat. Tuan-tuan, benda hak kita tahu belum? Mayang duha tahu tak mayang duha? Semua orang tahu. Hak dalam masjid ni semua tahu. Tapi kita buat tak? Jawapan dia tak buat. Bukan duha, subuh. Jumaat dia main subuh pagi tadi tak semayang pun. Contoh ni. Tahu tak subuh tu wajib? Tahu. Pasal apa tak buat? Antaranya ulama sebut ialah apabila ilmu itu ilman nafi'ah yang Nabi duk ajak, apabila ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itu akan memandu orang itu kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu tu ilmu yang dapat itu hanya seperti angin kosong, dia dapat dan sekali tu je dia dengar sampai mati, tak sebut dah perkataan ataupun ibadat ataupun ilmu yang dia belajar tadi. Dan berapa banyak benda yang saya dan kita semua belajar sejak belas tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu belajar, 3-4 tahun yang lepas belajar, berapa bulan lepas belajar, tapi kita tak boleh nak beramal. Kekal di takok yang lama, kekal dalam keadaan yang lama. Pasal apa? Pasal ilmu itu tidak bermanfaat. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami pohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Hadis ni simple je. Iaitu Nabi sebut zikir ni, hadis ni tentang zikir. Man qala subhanallahi wa bihamdihi. Sesiapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdihi. 3 perkataan ya tuan. 3 perkataan ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Fi yaumin mi'ata marrah. Tiap-tiap hari dia sebut 100. Huttat anhu khatayah. Allah buang semua dosa dan kesalahan dia. Wa in kanat mithla zabadil bahri. Sekalipun kesalahan dan dosa itu sebanyak buih di lautan. Ada orang pernah dengar dah hadis ni. Dan lah buat saat hari tu ni 2-3 bulan. Tinggal terus sampai hari ni. Tak jumpa dah. Sekali tu lah. Nampak tuan? Ilmu. Sebab tu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, kena ulang sebut kepada Allah. Hadis ni iaitu sebut subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi pagi 100, petang 100, ataupun sehari 100 saja, sehari 100. Nabi sebut ni fi yaumin, sehari, dalam sehari. Ada zikir yang Nabi ajak pagi dengan petang. Hak ni sehari 100. Tuan-tuan tahu subhanallah wa bihamdihi ni, tuan-tuan masuk masjid tak sat 1.25, 1.30 boleh habis. 5 minit je. 5 minit je. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 5 minit selesai 100. Tapi manusia ni dia tenggelam di dalam kealpaan dan kelalaian. Dia sembang 45 minit boleh, tapi dia nak zikir 5 minit seperti membawa 1 tan batu di dalam jubah dan baju dia. Berat. 5 minit je. Itu kata hidayah. Ini yang disebut hidayah Allah. Wa in kanat mithla zabadil bahr,
Nabi sebut sekalipun kesalahan dan dosa dia, hak kecil kesalahan dan dosa kecil. Bila Nabi sebut hadis umum macam ni, sekalipun dosa dan kesalahan yang lalu itu sebanyak buih di lautan. Pasal apa Nabi sebut dengan Nabi umpamakan seperti buih? Kata para ulama dua. Yang pertama, likathrati adadiz zabad. Kerana banyaknya bilangan raghwah itu. Raghwah ni zabat, samalah. Sebab banyaknya bilangan buih dan raghwah tadi. Dan yang kedua, kata para ulama, Nabi sebut seperti buih di lautan, kerana buih di lautan tak pernah habis. Tuan-tuan pi tak pernah laut tak ada buih, tak pernah. Penuh. Maka seperti mana juga dosa manusia yang sentiasa banyak. Walaupun sekalipun sebanyak itu, kata Nabi, maka Allah akan mengampunkan. Kalau rajin sebut subhanallahi wa bihamdih. Ada satu ayat Quran orang tak perasan, sama macam hadis ni. Tuan-tuan tahu apa? Ayat Quran sama makna macam hadis ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, ni firman Allah dalam Quran ni. Dan sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang kalian lihat, tuan-tuan, keliling kita, tuan-tuan, apa saja, rumput, pasir, pokok, lampu, tanah, langit, bintang, laut, sungai, gunung, illa yusabbihu bihamdih, tiap-tiap sesuatu menyebutkan subhanallah wa bihamdih. Pernah baca ayat Quran ni? Baca, tapi kita tak tadabbur. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tuan-tuan tahu apa Allah Ta'ala sebut? Akan tetapi kalian tidak pernah memahami cara zikir mereka. Hanya saja manusia tak boleh faham cara zikir mereka. Semua berzikir, semua bertasbih. Tasbih mereka subhanallah wa bihamdihi. Satu hari Nabi ambil pasiang. Yang ni mukjizat. Nabi ambil pasiang, hadis ni hadis sahih ni. Nabi ambil pasiang, Nabi pegang, segenggam Nabi pegang. Nabi buka pasiang tu, depan sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada berapa orang sahabat. Bila Nabi pegang pasiang ni, Nabi buka. Pasir itu berzikir. Sehingga didengari oleh seluruh sahabat yang ada di keliling Nabi. Kata sahabat yang riwayatkan hadis ni, dia kata, kami semua boleh dengar dengan telinga ni. Pasir itu sebut subhanallah, subhanallah, ramai-ramai. Tuan-tuan genggam satu pasiang, genggam pasiang, bukan sebiji, genggam pasiang, ada berapa ratus ribu di tangan tu. Ramai-ramai merunyut ni duk sebut subhanallah, subhanallah, sehingga didengari oleh telinga zahir kami. Hak ni mukjizat lah. Kemudian Nabi pas pasiang tadi atas tangan Abu Bakar. Nabi itu. Abu Bakar pun pegang. Sayyiduna Abu Bakar pegang, dia buka. Pasir itu bertasbih subhanallah. Dia tasbih tak berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian Abu Bakar pas kepada Sayyidina Umar. Dia bagi. Sayyidina Umar pun pegang, dia buka. Dia buka, pasir itu berzikir dan bertasbih subhanallah. Sehingga didengari oleh kami semua. Yang duk bercakap ni, hadis ni, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Kemudian pasing di tangan Uthman ibn Affan radhiyallahu an, pasing. Sayyidina Uthman pegang, dia buka, pasir itu masih berzikir. Kemudian kata Sayyidina Ali,
Sayyidina Osman passing kepada tangan aku pun pegang, aku buka-buka, tak zikir dah. Sebab apa? Wallahu alam. Itu rahsia Allah tak tahu. Cuma Allah nak tunjuk benar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah, setiap suatu di dalam alam ini. Tonton tengok burung, tonton tengok ikan, tonton tengok pasir, tonton tengok daun yang ada jutaan di keliling kita. Setiap satu daripada makhluk itu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Nabi naik pergi ke Baitul Ma'mur, naik ke Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh, ada Baitul Ma'mur, ada Kaabah malaikat. Kaabah malaikat, nama dia Baitul Ma'mur. Nabi mendengar perkataan apa tuan-tuan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka Nabi pun sebut dalam satu hadis, kata Nabi, man qala subhanallahi wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang sebut subhanallah wa bihamdih sekali je, Allah tanam satu pokok kepadanya di dalam syurga. Fa'akthir au aqil. Nabi kata, siapa nak baca banyak, sila baca banyak. Siapa yang malas tak mau baca, nak baca sikit, silakan. Pilihan di tangan kita. Nak tengok istana kita besar, taman kita besar dalam syurga, akthir, kata Nabi, banyakkan. Keputusan di tangan kita. Nak malas, nak rajin, nak masuk syurga, nak masuk neraka, nak dapat redha Allah, nak dapat murka Allah, tangan kita. Sebab tu Nabi sebut, lepas hadis tu Nabi sebut, fa'akthir au aqil. Siapa nak banyak, perbanyakkan. Siapa yang nak sikit, sikit, ikutlah. Subhanallah. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Start motor nak balik 4 minit, 3 minit start motor nak balik. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Habis 50. Habis 50. Yang ni yang disebut fadilat yang besar daripada amalan yang kecil. Yang terakhir, tak lagi nak pergi perlih pula kan, kelima lagi. Ni yang terakhir. Hadis yang sama juga. Nabi sebut zikir tadi juga tuan-tuan. Tuan-tuan tengok fadilat dia ni, saya sebut 3 je. Tak baca semua. Fadilat tadi. Subhanallah bihamdihi, bukan yang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim tu. Yang tu hadis lain. Ni subhanallah bihamdihi saja. 3 kataannya. Satu lagi hadis pasal subhanallah bihamdihi ni juga, Nabi kata man halahul lail an yukabidah. Siapa yang risau untuk dia tak boleh bangun malam, au bakhila bil mali an yunfiqah. Siapa-siapa yang risau dia tak boleh nak infak dan sedekah dengan banyak, au jabuna anil aduwi an yuqatilah. Dia takut untuk berhadapan dengan musuh dalam medan perang. Nabi sebut fal yukthir min subhanallahi wa bihamdih. Perbanyakkan sebut subhanallahi wa bihamdih. Siapa yang takut, risau dia tak boleh nak bangun malam, siapa yang risau dia kedekut untuk infakkan duit dia pada jalan Allah, siapa yang takut untuk menghadapi musuh dalam medan perang, falyukthir, Nabi kata banyakkan sebut subhanallahi wa bihamdih, fa innaha ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Sekerana sesungguhnya subhanallahi wa bihamdihi itu ialah satu zikir yang lebih disukai oleh Allah daripada seseorang yang mensedekahkan sebuah gunung emas pada jalan Allah. Tuan-tuan, sebuah gunung emas. Bukan hak 5 gram tu. Hak 5 gram pun tak larat beli. Berapa kali dah nak beli tahun ni. Setahun hak 10 gram pun tak beli. Nak impun emas kan. Hak 1 gram je. Tuan-tuan, Nabi sebut perbanyakkan subhanallah bihamdi, sesungguhnya zikir itu lebih disukai oleh Allah daripada sebuah gunung emas yang diinfakkan fi sabilillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekadar tu dulu insya-Allah untuk petang ni.
Semoga kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, hidayah yang berterusan, sehinggalah kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.